Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat datang ke perjumpaan Kelab Bola Baling yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan fokus kepada kemahiran asas permainan bola baling. Okey, kita akan lihat kepada 10 peraturan asas permainan bola baling. Okey. Kalau dah kuasai 10 peraturan ni, kita dah boleh main lah permainan bola baling. Cuba kuasai 10 peraturan ni. Cuba fahami. Baik, cikgu ringkaskanlah kepada 10. Sebenarnya lebih, tapi dia punya paling ringkas lah kuasai 10 ni dulu. Kemudian baru kita boleh kuasai taktik-taktik lain dalam bola baling. Okey, yang pertama menangkap dan menghantar bola, mengelecek atau mengacah, menjaring, menghadang, menjaga gol. Okey, 5 ni cukup untuk kalau nak main. Okey, yang seterusnya ni lebih spesifik lah. Okay, yang keenam, pemain dibenarkan atau tak dibenarkan buat apa. Ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan tau. Okay, yang ketujuh, balingan ke dalam ataupun throw in lah. Balingan gol, balingan percuma dan balingan 7 meter ataupun penalti. Okey, kita pergi yang pertama iaitu menangkap dan menghantar bola. Okey. Sebelum kita nak hantar bola kepada kawan, kita kena belajar dulu macam mana nak tangkap. Sebab kita nak elakkan daripada kena muka, kena badan kita. Untuk elakkan kecederaan. Okey, kita belajar menangkap dulu. Okey, posisi tangan untuk menerima bola tinggi iaitu bola paras dada dan ke atas. Tapak tangan tu kita buat bentuk segitiga. Ibu jari dengan jari telunjuk macam nak bersentuhan. Kita tengok gambar tu. Tangan kita tu nak jadi macam bentuk segitiga tengah-tengah tu. Okey. Hampir bersentuhan tapi jangan bagi sentuh. Okey. Untuk bola rendah pula, daripada yang segitiga tu awak turunkan tangan ke bawah. Tukar pula jari kelingking awak pula hampir bersentuhan. Ini untuk terima bola dari bawah untuk hantaran leret ke. Okey. Masih lagi menangkap dan menghantar bola. Okey, ini bila menerima bola ataupun menangkap bola, kita kena serap momentum bola tu. Jangan terus lurus je siku awak tu. Takut berlaku kecederaan, nanti sakit siku awak. Okey, yang pertama tumpukan mata pada pergerakan bola yang datang. Okey, kita kena tahu bola yang tu dekat mana. Dalam game bola ada satu je. Jadi pastikan mata awak ke arah bola. Kena tahu bola dekat mana. Okey, yang kedua, tangan bergerak ke arah bola dengan jari yang relax. Jari mesti relax, jangan keraskan. Kalau keraskan patah nanti. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, bengkokkan siku dan bawa tangan ke dada apabila bola ditangkap. Absorb. Serap hentakan bola tu. Bola tu laju kan menuju ke arah kita bengkokkan siku. Absorb dia punya hentakan tu. Masih lagi menangkap dan menghantar bola. Okey, terdapat lebih 10 jenis hantaran dalam permainan bola baling. Setiap satu mempunyai kelebihan yang unik. Okey, lain hantaran lain dia punya kelebihan. Ada hantaran yang jauh, ada hantaran yang dekat tapi kuat. Okey, kita kena pandai pilih hantaran yang sesuai. Okey, cikgu simpulkan kepada 5 lah. Hantaran atas bahu, hantaran tolak, hantaran sisi, hantaran lompat dan hantaran lantun. Okey, kita pergi satu-satu. Hantaran atas bahu ini untuk hantaran jauh. Okey, bila hantaran jauh ni, bila jauh tak adalah laju sangat tapi dia pergi jauh. Okey, hantaran tu bermula dari bahu dan terus ke atas kepala untuk hantaran atas bahu. Yang kedua, hantaran tolak. Hantaran tolak ni biasanya guna dua tangan. Okey, tolak saja ke arah kawan awak. Biasanya ini yang sederhana lah, tak berapa jauh. Okey, hantaran sisi ini untuk menjimatkan masa. Contoh kita tengah bergerak, kawan kita ada dekat saja, kita tahu dia ada sebelah kanan, kita bagi je sebelah kiri. Kalau nak pusing badan, kita nak buat hantaran tolak, lambat. Jadi kita buat hantaran sisi. Singkat masa, tak payah pusing badan. Terus hantar ke kanan je. Kalau kita tahu kan kawan kita sebelah kanan, kita terus hantaran sisi je. Tak perlu nak pusing badan untuk buat hantaran tolak, lambat. Yang keempat, hantaran lompat. Hantaran lompat ni lebih kepada kita nak acah lah. Konon macam kita nak menjaring. Sebab biasanya orang melompat ni nak menjaring, nak baling kuat-kuat. Tapi sebenarnya rupanya dia nak passing kepada kawan. Dan yang kelima, hantaran lantun. Hantaran lantun ni untuk mengelirukan pihak lawan lah biasanya. Hantaran lantun ni bahaya sikit. Kawan awak yang nak terima tu perlu tahu
untuk menangkap hantaran lantun. Dia kena tahu awak nak bagi hantaran lantun. Pandai-pandailah awak bagi hint ke dekat kawan awak tu. Saat aku nak bagi hantaran lantun contohnya. Okey. Pihak lawan tak tahu awak punya trik dengan pasukan awak. Hantaran ni sesuai kalau nak kelirukan pihak lawan. Tapi jarang-jarang murid-murid kita guna hantaran ni. Okay, yang kedua, mengelecek atau mengacah. Mengelecek merupakan suatu pergerakan melantun bola ke tanah secara berterusan dengan menggunakan tangan. Okay, mengelecek ni kita nak pegang bola dalam jangka yang masa yang lama. Kalau kita pegang saja tanpa lantun bola, cuma boleh 3 saat saja. Tak boleh lama. Tapi bila kita mengelecek, kita bam bola tu, kita lantun ataupun bam bola tu, boleh lama. Okay. Okay, teknik untuk melakukan melecek ni, lutut dibengkokkan dengan imbangan badan yang terkawal, sentuh tangan pada bahagian atas bola. Okay, jangan awak pegang bawah bola. Dia tak boleh pegang bola. Bila pegang je bola tu, maksudnya awak dah tak boleh mengelecek. Awak mesti passing. Sebab tu kena pegang, mesti lantun atas bola. Maksudnya tangan kita atas bola, bukan tangan kita bawah bola. Dengan jari sentiasa terbuka. Lakukan lantunan bola dengan jari, bukan dengan tapak tangan. Sebab tu biasanya kalau orang yang lantun dia tak betul, dia bunyi macam tapak tangan dia dekat bola. Kita nak jari je, dia kurang bunyi. Tolak bola ke tanah dengan pergerakan pada pergelangan tangan. Gerakkan pergelangan tangan je. Tak payahlah satu lengan tu bergerak. Badan hendaklah dibongkokkan sikit ke hadapan. Fokuskan penglihatan pada hantaran yang akan dibuat dan bukan pada bola. Okey. Bila mengelecek atau melantun bola ni, jangan pandang sangat ke arah bola. Cuba kuasai lantun bola ni tanpa melihat bola. Sebab kita nak tengok kat mana kawan kita ada untuk kita passing bola. Kita lantun bola ni untuk ambil masa untuk tengok kat mana kawan untuk kita passing ataupun jaring. Tinggi lantunan hendaklah pada parasat sederhana, iaitu antara pinggang dan lutut. Jangan tinggi sangat. Tinggi sangat tu nanti jadi bola keranjang pula. Takut hilang bola bila tinggi sangat. Okey, seterusnya mengacah. Mengacah merupakan lakukan gerakan mengelirukan pihak lawan. Okey, tengok gambar ni. Kawan kita yang pegang bola tu, dia mengacah. Konon nak pergi ke arah kanan, tapi dia tak jadi. Dia pergi ke arah kiri. Itu je lah mengacah. Okey, kita mengelirukan pihak lawan. Tapi bola mesti dipegang. Bila dah lepas, dah tak boleh dah. Nanti dia jadi double play. Okey, untuk seterusnya ni, kita akan tengok kepada menjaring. Okay, kita tengok dulu gelanggang permainan. Kita ulang kaji sikit. Okay. Garisan D mana? Garisan D dekat yang 6 meter line tu. Nampak tak? 6 meter line. Okay, garisan gol mana? Garisan gol dekat gol tu lah. Sepanjang-panjang garisan gol tu. Okay, itu garisan. Seterusnya garisan 7 meter di depan D yang sikit je tu. Kemudian 9 meter line ataupun garisan yang ambil penalti tu. Garisan yang putus-putus tu lah. Dotted line tu. Okay, ulang kaji sikit. Okay, peraturan seterusnya menjaring. Menjaring merupakan tindakan terakhir beberapa siri teknik dan taktik menjaring. Okay, menjaring ni yang gerakan terakhir lah. Bila kita dah mengelecek, kita dah passing semua, akhir sekali mesti kita nak menjaring untuk dapatkan mata. Nak menang mesti kena menjaring. Okay, berikut adalah prinsip menjaring. Mesti yakin kemampuan mengawal imbangan dan pergerakan badan. Memberi tumpuan dan perhatian penuh, bijak mencari ruang dan ikut lajak. Okay, cikgu nak tekankan kepada dua yang terakhir ni. Bijak mencari ruang. Orang yang nak menjaring ni perlu bijak mencari ruang. Dia tak boleh berada dekat tempat yang orang ramai. Kan, bila ada ramai orang, macam mana dia nak menjaring? Tak ada ruang untuk dibaling bola tu masuk dalam gol. Okay, bijak mencari ruang, terima bola, kemudian menjaring. Jangan sibuk nak, macam mana kita panggil? Jangan sibuk nak berkumpul dengan kawan-kawan kita. Kita cari ruang yang kosong. Okay, dan yang terakhir ikut lajak. Ikut lajak ni penting. Lepas kita menjaring, kita mesti ikut lajak. Kita jangan mendarat secara kasar. Nanti bagi kesan kepada lutut kita. Kita ikut lajak. Lepas kita baling untuk menjaring pun sama. Tangan kita hayun sampai habis. Kebanyakan murid lepas bila dia baling untuk menjaring, dia hentingkan tangan dia. Jadi tak ada power kat situ. Mesti ikut lajak.
jenis-jenis jaringan. Ada jaringan atas kepala, jaringan lantun, jaringan meleret, jaringan sisi, jaringan menjunam dan jaringan lompat. Okey. Daripada nama-nama ni pun kita boleh nampak dah macam mana jaringan atas kepala, jaringan lantun. Melantunkan bola dan meleret ni lagi ikut macam main bowling lah. Leret ke lantai saja. Jaringan sisi dia lebih kurang macam hantaran sisi juga. Jaringan menjunam. Okey, jaringan menjunam ni ialah kita melompat, kemudian kita menjunam masuk ke dalam D. Okey, ingat, menjaring mesti dari luar D. Sebab kawasan D hanya untuk penjaga gol. Okey, jaringan menjunam ni memang kita boleh menjunam masuk ke dalam D. Tapi bola mesti mendarat dulu sebelum murid yang menjaring tu. Maksudnya kena lompat tinggi lah. Dan awak kena baring laju. Awak tak boleh awak lompat, awak landing dulu kemudian baru bola. Yang tu salah. Kena bola landing dulu baru awak landing. Kalau awak boleh terbang, baguslah. Okey, seterusnya menghadang. Bila menjaring, pihak lawan perlulah halang pihak lawan yang nak menjaring tu. Itu kita panggil menghadang. Okey? Kita kena halang daripada pihak lawan tu menjaringkan gol dekat gol kita. Okey? Ataupun kita panggil sebagai wall lah. Wall ni biasanya berdiri di depan D, di luar D. Dia jadi dinding. Dinding untuk halang daripada pihak lawan menjaringkan gol. Bila kita jadi dinding ni, kita kena berani lah. Bola yang dibaling mestilah laju. Dan orang yang menuju ke arah kita tu berbeza-beza. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita kena berani. Okey, teknik kemahiran dia, buka kaki seluas bahu untuk mendapatkan sokongan yang kukuh. Tutup bengkok sedikit untuk mendapatkan kestabilan badan. Okey, badan kena stabil. Kalau tak, kena kuis sikit je dah tumbang. Maksudnya wall tu tak padulah, tak kuat lah. Tangan diangkat menghadang pihak penyerang. Okey, tangan mesti angkat. Kalau tak, nanti pihak lawan akan nampak ada ruang atas kepala awak. Kalau kita ni dah lah tak tinggi, kita tak angkat tangan pula, lagilah ada ruang kat atas kepala kita. Okey. Okey, lepas ni kita akan tengok kode menjaga gol. Kita tengok lagi sekali gelangan permainan. Okey. Garisan gol mana? Garisan gol dekat yang ada gol tu lah, sepanjang-panjang garisan 20 meter tu. Okey, menjaga gol. Sifat-sifat baik penjaga gol, tindak balas yang pantas, koordinasi mata tangan yang pantas, kebolehan membongkok dan meluruskan badan dengan cepat. Okey, sebab apa membongkok dan meluruskan badan dengan cepat ni? Sebab dia nak ambil bola bawah, dia nak ambil bola atas. Nak ambil bola bawah, nak ambil bola atas. Sebab tu kena cepat. Okey. Kena cepat tunduk, kena cepat bangun. Okey. Tindak balas yang pantas mengikut bola. Okey, kita penjaga gol ni mesti pantas ikut bola. Bila bola pergi kanan, kena tutup ruang tu. Sudut yang membolehkan pihak lawan menjaring tu kita kena tutup. Guna badan, tangan, kaki semua. Okey, sentiasa bersedia, berkeupayaan serta berkebolehan membaca pergerakan dan tindakan pihak lawan. Okey, yang ni kemahiran yang tinggilah. Penjaga gol perlu pandai baca pergerakan dan tindakan pihak lawan. Kita kena tengok kat mana agak-agaknya pihak lawan tu nak baling, atas ke, bawah ke. Okey. Dia bukan sekadar nasib. Kita pandai baca pergerakan. Berdisiplin, mematuhi peraturan permainan, keinginan mencapai kemenangan. Okey, mematuhi peraturan permainan ni penting. Okey. Okey, yang keenam ni, pemain dibenarkan atau tak dibenarkan. Okay, kita tengok kepada pemain dibenarkan. Pemain dibenarkan mengambil 3 langkah dengan bola. Bila awak pegang bola, awak boleh jalan maksimum 3 langkah saja dengan bola. Okey, lepas dah habis 3 langkah, awak mesti jaringkan ataupun mesti passing bola. Mesti lepaskan bola tu daripada tangan. Okey. Pemain juga dibenarkan memegang bola maksimum 3 saat. Okey, kalau awak dapat bola, awak tak bergerak ke mana-mana, awak berdiri je, maksimum 3 saat je awak boleh berdiri pegang bola tu. Okey. Dan pemain dibenarkan menjunam untuk mendapatkan bola. Okey, menjunam untuk mendapatkan bola ni jangan sampai terlanggar pihak lawan. Okey, yang itu bahaya. Dan mengelecek. Okey, mengelecek boleh. Bila mengelecek, tak ada time limit. Okey, awak nak mengelecek dari bawah sampai ke atas pun boleh, tapi jangan masuk sampai dalam D. Okey, untungnya mengelecek ni awak boleh pegang bola lama. Okey, awak bam bola tu sampai atas, terus shoot. Okey, kalau ada ruang. Kalau tak ada ruang, awak bam, kemudian passing. Okey. Seterusnya kita tengok kepada pemain tidak dibenarkan.
Pemain tidak dibenarkan membahayakan pihak lawan dengan atau tanpa bola. Ini aku cakap tadi. Walaupun kita nak menjunam untuk ambil bola, tapi jangan sampai membahayakan pihak lawan. Tak kira pihak lawan ke, pihak pasukan kita ke, mesti kita nak cedera kan. Okey, lagi-lagi pihak lawan jangan kita bahayakan. Pemain juga tidak dibenarkan merampas, memukul, meragut atau menumbuk bola dari kawalan pihak lawan. Okey, pihak lawan tengah pegang bola, kita tak boleh ambil dari tangan dia. Kita tak boleh tepis dari tangan dia. Kita tak boleh ragut dari tangan dia bola tu. Okey, kita boleh halang. Contoh bila pihak lawan nak passing, kita tangkap bola. Yang tu boleh. Okey. Yang dibolehkan hadang. Kita hadang pemain tu daripada membuat jaringan ataupun membuat hantaran. Okey, itu cara kita nak dapatkan bola dari pihak lawan. Pemain juga tidak dibenarkan menggunakan bahagian anggota di bawah lutut. Bola tu jangan pula awak sepak macam main bola sepak. Okey, bola baling tak boleh guna kaki. Okey. Keeper saja boleh. Atas lutut boleh ya. Okey, yang ketujuh, balingan ke dalam. Balingan ini diberikan apabila bola terkeluar dari garisan tepi sama ada di tanah atau di udara yang disentuh oleh pihak lawan. Okey, bila bola keluar daripada garisan tepi je, mesti buat balingan ke dalam. Okey. Balingan ini mestilah diambil dari tempat bola itu keluar dengan sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak garisan tepi. Okey, sebelah kaki mesti pijak garisan tepi, jangan lompat. Selalu murid kita bila nak ambil balingan ke dalam ni dia melompat. Selalu macam tu. Bila berlaku macam tu, bertukarlah. Bola akan bertukar tangan lah kepada pihak lawan. Okey. Pijak garisan tepi tu, baling bola betul-betul, jangan lompat. Okey, pemain lawan mestilah berada pada jarak 3 meter dari pembaling. Okey, jangan curi ayam. Selalu orang panggil jangan curi ayam lah. Yang ke-8, balingan gol. Okey, balingan ini diberikan apabila bola disentuh oleh penjaga gol dan keluar melintasi garisan gol. Bola tu dah shoot oleh pihak lawan. Kemudian kena pula penjaga gol. Lepas tu keluar pula dekat garisan gol sepanjang-panjang gol tu. Lepas tu bola tu jadi bola keeper lah. Keeper akan buat balingan gol. Okey. Balingan ini diberikan juga apabila bola dibaling keluar melalui garisan gol oleh pemain penyerang. Sama juga kalau pemain menyerang tu dia shoot kemudian terus keluar dekat garisan gol. Dia tak keluar dekat garisan tepi, dia keluar dekat garisan gol. Itu pun keeper yang akan ambil balingan gol. Okey, seterusnya kita akan tengok balingan percuma. Balingan percuma akan diambil di 9 meter line. Okey, garisan dot-dot tu okey, kejap lagi kita akan tengok dengan lebih lanjut. Kena pasti dulu 9 meter line tu. Dotted line tu, garisan putus-putus tu. Okey, balingan percuma. Balingan ini diberikan bagi sebarang kesalahan yang ringan. Balingan diambil dari tempat kesalahan itu berlaku. Okey, balingan percuma ni boleh diberi di mana-mana dalam gelanggang, tapi apabila kesalahan berlaku dalam kawasan 9 meter. Okey, macam tadi kita dah tengok dotted line kan, dia berlaku dekat 7 meter line contoh. Bila jadi kat 7 meter line, balingan percuma tak boleh ambil kat 7 meter. Kita nak ambil luar 9 meter. Sebab dekat sangat dengan gol. Okey, kena ambil di garisan 9 meter. Okey, semua pemain penyerang berada di luar garisan 9 meter sebelum bola dimainkan. Okey, apabila berlaku kesalahan penggantian. Okey, kesalahan penggantian ni lah yang selalu berlaku. Keluar masuk ikut suka. Kan cikgu dah cakap dalam perjumpaan sebelum ni, keluar masuk ikut pintu. Okey, tu ada substitution area tu. Kat situ lah pintu masuk dan pintu keluar. Jangan keluar tempat lain. Okey, bila berlaku kesalahan substitute ni, balingan dilakukan di kawasan penggantian atau di tempat bola dimatikan oleh pengadil semasa menyerang. Okey, mana-mana yang memberikan kelebihan kepada pihak lawan. Okey, kesalahan yang dilakukan dalam kawasan gol, balingan dibuat di luar garisan 9 meter. Okey, macam cikgu cakap tadi lah, kesalahan yang berlaku dalam kawasan 9 meter yang dekat dengan gol tu, dia akan diambil di luar kawasan 9 meter. Walaupun depan gol sekalipun, dalam D berlaku kesalahan, akan diambil di luar garisan 9 meter. Pemain pertahanan menghantar bola kepada penjaga gol sendiri dan bola tersebut mati di dalam kawasan gol tanpa disentuh oleh penjaga gol. Okey, yang ni pun sama juga, akan diberi balingan percuma di luar garisan 9 meter.
Balingan ini diambil dengan sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak tanah atau gelanggang semasa membuat balingan. Pemain lawan berada pada jarak 3 meter sebelum balingan dilakukan. Sama juga macam ambil balingan ke dalam. Okey, satu kaki mesti pijak tanah atau gelanggang semasa membuat balingan. Jangan melompat. Okey, balingan 7 meter ataupun penalti. Okey. Balingan 7 meter, jangan sepak pula. Bukan sepakan penalti ni balingan penalti, balingan 7 meter. Okey, balingan ini diberikan apabila peluang keemasan menjaring gol dimusnahkan oleh pemain bertahan. Okey, pihak lawan dah ada peluang ni nak jaringkan gol, tiba-tiba kena tackle ataupun kena siku dengan pasukan kita. Pasukan kita akan kena penalti. Pasukan lawan akan dapat balingan 7 meter. Sebab dia ada peluang untuk dapat gol tapi kita pula buat perangai. Orang bagi buat perangai lah. Patutnya kita boleh hadang dengan cara yang bersih, kita hadang dengan cara yang kasar. Itu akan membuatkan kita dikenakan penalti. Pasukan lawan akan dapat balingan 7 meter. Okey, semasa balingan 7 meter ni semua pemain mesti berada di luar garisan 9 meter. Pemain yang mengambil balingan 7 meter ini sahaja berada dekat garisan 7 meter. Pemain yang mengambil balingan 7 meter ini tidak dibenarkan memijak garisan balingan. Okey, dia mesti belakang garisan 7 meter. Semasa balingan dilakukan, penjaga gol boleh bergerak keluar hingga 4 meter dari garisan golnya. Okey, penjaga gol terpulang lah. Okey, macam mana nak jaga gol dia. Okey, tapi jangan lebih 4 meter dari garisan gol. Okey, kalau nak tengok ni, garisan 7 meter. Bawah sikit daripada 9 meter, 7 meter. Atas sikit daripada garisan D. Dekat dah tu dengan gol. Okey, kat sini lah ambil balingan 7 meter. Baiklah, itu saja untuk perjumpaan kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang cikgu kongsikan ini awak dapat gunakan dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.